Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustazah Tuan Halimi binti Jib dari SMK Bandar Bukit Kayu Hitam akan berkongsi teknik menjawab Pendidikan Islam Kertas 1 SPM. Okey, kertas 1 bernilai 100 markah. Ia mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A melibatkan 40 markah, manakala bahagian B melibatkan 60 markah. Masa peperiksaan yang diperuntukkan adalah selama 2 jam sahaja, manakala cakupan adalah bahagian akidah, ibadah, tamadun dan tokoh. Bahagian A mempunyai 40 soalan dan semuanya wajib dijawab. Soalan 1 hingga 20 perlu dihitamkan di atas kertas yang telah disediakan. Manakala soalan 21 hingga 40 juga ditulis pada ruangan yang disediakan di belakang kertas soalan. Masa yang diperuntukkan untuk bahagian ini adalah 30 minit sahaja. Manakala bahagian B perlu diperuntukkan masa selama 90 minit. Soalan 1 dan 2 wajib dijawab. Manakala soalan 3 dan 4 perlu pilih salah satu. Satu soalan perlu dijawab pada sehelai kertas. Okey, soalan 1 hingga 20 adalah soalan objektif. Murid-murid perlu fokus pada kata kunci selain, bukan, kecuali dan soalan yang berfokus pada individu ataupun masyarakat ataupun negara. Manakala bagi soalan 21 hingga 40, jawapan hanya satu sahaja dan menggunakan perkataan yang tepat. Sentiasalah membaca buku teks bagi mendapat peluang untuk menjawab dengan tepat. Murid-murid dicadangkan untuk mula menjawab bahagian B dahulu. Sehelai untuk satu soalan, mana mulakan dengan kehendak soalan. Berikan 2 jawapan yang lebih pada setiap soalan. Murid-murid perlu kuasai cakupan topik berdasarkan soalan dengan baik, iaitu akidah, ibadah, adab, tamadun dan tokoh. Okey, rancang jawapan payung yang mudah untuk dihurai seperti punca, faktor, kesan, akibat, cara atasi, terutamanya tajuk-tajuk bahagian akidah. Kenal pasti cara dan hukum kesahan sesuatu ibadat dan hukum pelaksanaannya. Kuasai hasil karya, sifat peribadi, bukti kegigihan dan sumbangan setiap tokoh dalam buku teks. Murid-murid perlu memahami kata tugas seperti terangkan, huraikan, jelaskan, beri pandangan, bincangkan. Mengapakah, banding beza. Semua itu perlukan huraian. Satu jawapan sama dengan 2 markah diberi, iaitu 1 untuk isi dan 1 untuk huraian. Okey, cuba lihat contoh soalan dan jawapannya. Terangkan langkah untuk menangani perbuatan membunuh diri. Contoh jawapan berikut memberi didikan agama yang sempurna kepada orang Islam supaya menjauhi perbuatan membunuh diri. Memberi didikan agama adalah isi, manakala supaya menjauhi perbuatan bunuh diri adalah huraian. Murid-murid, kata kunci soalan yang berikut tidak memerlukan huraian, iaitu senaraikan,
nyatakan. Satu jawapan hanya membawa kepada satu markah sahaja. Okey, lihat contoh soalan yang berikut. Senaraikan rukun-rukun haji mengikut susunannya. Jawapan yang perlu ditulis oleh pelajar, rukun haji mengikut susunannya ialah niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur dan tertib. Okey, kita pergi kepada soalan KBKK. Berikut adalah tips untuk menjawab soalan KBKK. Jika soalan mengenai punca atau faktor atau sebab, jawapan yang berikut boleh digunakan, iaitu yang pertama, iman. Mempunyai iman yang lemah. Ilmu. Tidak mempunyai ilmu agama yang mencukupi. Yang ketiga, amal. Tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi buatlah akronim yang boleh kita ingat untuk iman, ilmu dan amal. Okey, kita pergi pada tips soalan yang seterusnya. Cara atasi ataupun langkah menangani. Jadi kita boleh gunakan perkataan iman. Huraiannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ilmu. Menambah ilmu pengetahuan agama dalam diri. Yang ketiga, amal. Mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Terusnya, tip jawapan untuk cara atasi ataupun langkah menangani. Dicadangkan untuk menjawab jika soalan berkenaan rakan ataupun jiran ataupun ahli keluarga, kita gunakan perkataan menasihatinya atau membimbingnya atau mengajak. Jika ditujukan kepada masyarakat, jawapan kita adalah mengadakan kempen, melaporkan kepada pihak berkuasa. Saling bekerjasama. Okey, untuk fokus kepada negara ataupun pemimpin, jawapan yang boleh ditulis adalah menguatkuasakan undang-undang. Bagi soalan hikmah ataupun kebaikan ataupun kelebihan, jawapan yang boleh mendapat markah ialah tenang. Jiwa akan menjadi tenang dan tentera. Berkat huraiannya, kehidupan akan diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia, dipandang mulia atau tinggi oleh masyarakat setempat. Maju ataupun padu, masyarakat ataupun negara menjadi semakin maju ataupun bersatu padu. Okey, bagi soalan berkenaan kesan atau akibat atau keburukan atau kelemahan, antara cadangan jawapan munasabah ialah gelisah. Huraiannya kita tulis, jiwa akan menjadi tidak tenteram atau resah dan gelisah. Okey, fakta murka. Huraiannya kita boleh tulis, kehidupan akan dimurkai Allah atau dilaknat oleh Allah atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk fakta mundur ataupun berpecah belah, kita boleh tulis masyarakat atau negara menjadi semakin mundur kerana saling bergaduh. Itu contoh yang boleh ditulis. Okey, sila lihat soalan yang berikut. Nyatakan perbuatan yang menyalahi adab ketika menziarahi jenazah. Yang pertama, meratap dan meraung di atas kematian. Yang kedua, membuat bising dengan berbual kosong. Cuba elokkan jawapan yang menggunakan perkataan tidak ataupun jangan. Jangan meratap dan meraung di atas kematian. Itu contoh dia. Dan contoh yang kedua, tidak membuat bising dengan berbual
kosong. Cuba elakkan. Bagi soalan kebat pula, ia biasanya mempunyai elemen berikut. Untuk mengenali soalan kebat, yang pertama, dia ada stimulus yang merupakan gambar ataupun kata-kata hikmah. Pelbagai tahap pemikiran diuji. Konteksnya bukan lazim, iaitu bukan daripada buku teks totalinya. Situasi sebenar dalam kehidupan seharian biasanya. Jadi untuk cara menjawab soalan kebat adalah seperti berikut. Jawapan kebat mesti dalam satu perenggan sahaja. Jadi dia mengandungi 3 atau 4 ayat. Anggaran dalam 4 hingga 6 baris. Dalam SPM, semua soalan dijawab dalam bentuk point, kecuali soalan kebat, soalan mengenai maksud, dan soalan perbezaan yang perlu kita buat jadual. Jika soalan ramalkan, murid perlu meletakkan jawapan dengan sekiranya. Masukkan isi, maka untuk huraian. Contoh untuk kamu lebih jelas, cuba lihat soalan di bawah. Soalan bagaimanakah cara atau apakah tindakan? Maka jawapan perlu bermula dengan saya akan sambung dengan isi dan supaya untuk huraian. Okey, untuk lebih faham, sama juga untuk soalan apakah tindakan anda. Bagi soalan yang bermula dengan anda, maka kita mula dengan contoh sebagai pemimpin. Saya akan, maka terus kita masukkan isi sambung dengan perkataan agar untuk menjadikan dia sebagai huraian. Untuk lebih jelas, kita tengok soalan nanti. Begitulah contoh yang seterusnya. Biasanya rubrik jawapan untuk kebat adalah seperti berikut. 1 markah untuk isi saja, 2 markah untuk isi dan huraian, 3 markah mengandungi isi, huraian dan huraian lengkap. Manakala jika pelajar menulis isi, huraian, huraian lengkap dan rumusan atau kesimpulan atau pengajaran, ia akan mendapat 4 markah. Ayatnya bermula dengan oleh itu dan lain-lain untuk kesimpulan. Okey, ini contoh soalan. Berikan contoh amalan khurafat dalam masyarakat dan ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya amalan ini terus berleluasa. Jadi contoh jawapan, mempercayai azimat atau tangkal mempunyai kuasa. Itu adalah untuk isi. Untuk menghalang sesuatu bala, ia dah menjadi sebagai huraian. Ini akan menyebabkan mereka melupakan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah huraian lengkap. Kesimpulannya, kita hendaklah menjauhi perkara karut yang boleh merosakkan akidah menjadi rumusan untuk soalan kebat kita. Okey, murid-murid, cuba jawab soalan yang berikut. Okey, ini contoh jawapan. Puan Kasum perlu berbincang dengan suami beliau tentang tanggungjawabnya dalam rumah tangga. Itu isi. Jika tidak berkesan, adukan ke pejabat agama atau qadi atau pegawai suluh. Itu adalah huraian. Jika masih tidak berkesan, beliau boleh berbincang atau memfailkan kes untuk menuntut fasakh. Itu huraian lengkapnya. Kesimpulannya, Puan Kalsum ataupun para wanita perlu mengetahui haknya sebagai isteri untuk menyelesaikan kekusutan dalam rumah tangganya melalui orang yang berwibawa. Itu adalah rumusan. Okey, yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu dari saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.